Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Hari ini kita kembali lagi dalam slot live with Dr. Lin. Okay, apa khabar semua mami? Sihat? Alhamdulillah, sangat bersyukur hari ini kita dapat bersama lagi dalam live bersama Dr. Lin setiap hari Khamis pada jam 1 petang. Dalam page Klinik Afia. So insyaAllah Dr. Lin akan cuba konsisten live setiap hari Khamis, nak berkongsi ilmu-ilmu dengan mami semua tentang masalah-masalah kesihatan lah. Kita lebih fokus kepada wanita, tapi kalau mami ada apa-apa cadangan nak bagi, nak suruh Dr. Lin kongsi tentang apa-apa topik, boleh boleh komen di ruangan komen bila-bila masa saja. Boleh tanya apa-apa sahaja soalan. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita boleh jawab di sesi live akan datang kan. So Alhamdulillah hari ini Dr. Lin nak share tentang jom kita kenali sistem peranakan wanita. So macam rasanya ramai dah belajar benda ni. Waktu kita topik ni biasanya kita akan belajar waktu tingkatan 3 kan. Kalau tak silap Dr. Lin lah, sebab Dr. Lin anak kecil lagi, baru darjah 3 yang paling besar. So tak tahulah silibus yang form 1 to form 5 tu yang terkini sekarang kan. Kalau zaman dulu kita belajar waktu tingkatan 3, sistem reproduktif kan, sistem pembiakan wanita ataupun sistem pembiakan manusia kan. So hari ni kita nak refresh, nak kongsi santai-santai tentang organ dalaman wanita dan juga masalah-masalah yang common yang selalu melanda wanita. Okey, sebelum tu kita Dr. Lin nak siapa-siapa yang join live hari ni jangan lupa like dan share live ni banyak-banyak supaya kawan-kawan kita yang lain pun dapat manfaat. Okey, dapat ilmu. Sebab siapa-siapa yang dapat dapat sebarkan ilmu ni, kita akan dapat pahala yang berpanjangan insya-Allah. Manalah kita tahu dengan kita sharing live ni dapat membantu dia sedikit sebanyak kan tentang masalah yang dia ada. Okey. Siapa yang live dengan Dr. Lin ni boleh komen saya, boleh share dan like banyak-banyak. Okey. Kalau ada apa-apa pertanyaan tu just komen di ruangan komen. So siapa yang kat sini daripada KL ke daripada luar Kelantan boleh komen I. Boleh kita sama-sama berkenalan. Okey. Kalau yang daripada Kota Baru ke daripada mana-mana sekitar Kelantan pun boleh say hi. Biar Dr. Lin boleh kenal siapa yang ada yang live dengan Dr. Lin hari ni. InsyaAllah kita live ni tak lama, dalam masa 15 hingga 20 minit je. Just untuk santai-santai dan kongsi ilmu lah sedikit. Dan yang penting jangan lupa tekan button love, like banyak-banyak dan share dengan kawan-kawan tentang live ni. So hari ni kita akan bincangkan tentang topik sistem peranakan ataupun organ peranakan wanita. So kalau nak bincangkan tentang organ peranakan wanita ni, dia ada dua lah, yang luar dan yang dalaman. Yang luar ni kita ada macam yang semua orang tahulah, ada bahagian vulva, iaitu yang bahagian luar tu yang ada bersambung dengan lubang kencing dan juga lubang vagina. So bila kita daripada kat luar tu, dia akan masuk ke dalam, iaitu lubang vagina. Lubang vagina ni dia ataupun lubang faraj. Okey. Daripada lubang faraj ni kita akan berjumpa dengan pangkal rahim. Okey. Vagina atau faraj ni dia menghubungkan vulva ataupun organ luar wanita tu dengan pangkal rahim. Okey, pangkal rahim ni bermula daripada kat luar sampailah ke dalam, kita akan ada masalah yang berbeza-beza. Okey. So kalau biasanya kalau daripada luar tu dia akan bermula dengan masalah jangkitan, masalah keradangan, masalah keputihan. Okey, semua tu kadang-kadang sebenarnya dia berpunca daripada dalam dan boleh turun keluar, ataupun daripada luar tu kuman ataupun penyakit tu dia boleh masuk ke dalam sebab dia bersambung. Bersambung ni daripada luar vulva sampailah ke dalam vagina, ke pangkal rahim,
pangkal rahim ni kat sini sampai kat sini dia ada internal, dia ada external ataupun luar, bahagian pintu luar, dan ada bahagian pintu dalam, internal os dia panggil, bukaan luar dan bukaan dalam. Lepas tu ni adalah bahagian rahim kita. Bahagian rahim kita ni dia akan bersambung kepada ovari ataupun kilang telur. Kita ada 2 kilang telur. Dalam organ wanita ni kita ada 2 kilang telur yang dipanggil ovari. Ovari ni yang akan menghasilkan telur yang akan daripada telur tu dia akan bersenyawa dan akan melahirkan anak lah kan. Okey. Bila ada masalah antara semua ni, daripada sini sampai daripada vulva sampailah ke dalam rahim ke tube ni, tube fallopian ni dia yang macam payung ni, dia macam tangkai ni, dia akan menghubungkan rahim dengan telur, dengan kilang telur. So kalau daripada kilang telur tu akan masuk tube fallopian ni, dia akan tangkap telur tu, dia akan masuk melalui tube fallopian. Dan kalaulah ada persenyawaan ataupun sperma daripada lelaki ni, kat sini dia akan naik dan bersenyawa di tube fallopian ni. Kalau tak ada persenyawaan, telur tu akan luruh dan dinding rahim akan luruh, maka terhasillah menses ataupun period, darah haid. Bila telur tak disenyawakan akan terhasillah darah haid. Okey. So setiap bahagian-bahagian dalam organ peranaka wanita ni ada fungsi dia masing-masing dan akan boleh menyebabkan penyakit juga. Yang paling kita takuti adalah kanser yang tertinggi di kalangan wanita di Malaysia ni adalah kanser pangkal rahim. Kanser pangkal rahim ni adalah kanser ketiga tertinggi di kalangan wanita di Malaysia lah. Sebab tu kerajaan kita mula tak ingat tahun bila mula jalankan program vaksinasi ataupun suntikan imunisasi HPV bila anak-anak remaja tu berumur 14 tahun. Sebab biasanya kalau kanser pangkal rahim ni kita boleh cegah daripada awal. Biasanya dia dijangkiti oleh virus, human papilloma virus lah. So ada vaksin dan kita boleh cegah daripada awal sejak bermula daripada tingkatan 2 lah. Kalau kat Malaysia ni dah umur 14 tahun ni. Tingkatan 2 tu kerajaan kita jalankan program imunisasi. Sebab vaksin HPV ni dia lebih berkesan kepada remaja yang berumur 13 hingga 25 tahun. Bila dah umur 26 tahun ke atas dia kurang berkesan lah. So doktor nak terangkan tentang fungsi-fungsi organ peranaka kita ni lah. So biasanya untuk menghasilkan telur daripada ovari tu dia akan menghasilkan telur, ovum. Lepas tu daripada telur tu dia akan dibawa oleh ke tube fallopian masuk untuk persenyawaan. Okey, kalau daripada kilang ovari ni juga dia adalah untuk menghasilkan hormon progesteron ataupun estrogen wanita lah. Kalau kita ada masalah hormon tak balance antara estrogen dan progesteron tu, maka akan adalah masalah tak datang period, masalah period tak teratur, masalah period sekejap banyak sekejap sikit. Kadang-kadang tu sampai istihadah sampai 15 hari pun masih ada period lagi. So kalau ada ketidakseimbangan dalam progesteron dan estrogen ni boleh menyebabkan masalah period tak teratur. Masalah ni biasa adalah masalah paling common antara remaja antara umur 15 hinggalah biasanya dia akan berakhir waktu umur 25 tahun. Kadang-kadang tu lepas kahwin baru okey. Tapi kalau tak selesai lagi biasanya ada masalah lain jugalah. So kalau ada masalah period tak teratur ni, biasa kita akan tengok juga kalau macam kita mula-mula doktor akan suggest kalendar period
Dia panggil kalender period. Maksudnya setiap wanita ni, setiap kali dia datang bulan, dia kena tanda. Dia ada dia punya jadual kalender sendiri. Daripada bulan 1 sampai bulan 12 setiap tahun. Kalau tak nak tanda dekat jadual manual pun, kita boleh tanda dalam phone lah kan. Takut malas nak bawa ke mana-mana. So boleh tanda kat dalam phone. Setiap kali datang period, hari pertama datang period, tanda. Hari keberapa habis pun tanda. So bila kita buat macam tu, senang untuk doktor nak kira. Kalau dah kahwin nanti kan, biasa doktor akan tanya, kalau buat check UPT ataupun check air kencing positif, doktor akan tanya bila hari pertama last period. Contohnya hari pertama last period ni maksudnya contoh bulan lepas kita datang period tu berapa hari bulan masa first day. Contoh 1 hari bulan 7. Lepas tu kita period 7 hari. Kita habis pada 7 hari bulan 7. So doktor akan kira tarikh kita start mengandung tu ataupun LMP, last menstrual period tu. Kita nak tahu berapa usia kandungan tu, dia akan kira bermula daripada tarikh hari pertama last period. So kalau kita konsisten, sejak sekarang kita daripada remaja kita dah buat habit, amalkan buat kalender period tu, kita senang lah. Tak adalah macam nanti bila pregnant nanti, tak ingat lah tarikh hari pertama last period. Sebabnya bila kita tak ada jadual tu, nanti kandungan tu akan jadi macam kita tak sama ada dia terlebih tarikh diu ke, terkurang tarikh diu ke. So dia jadi macam satu masalah lah pula. Nanti kesian kat baby, sepatutnya tak lahir lagi, tapi sebab kita tak ingat tarikh period kita, so ukuran dia terjadi lari. So macam menanda tarikh kalender period ni satu benda yang penting lah. Satu macam habit yang sangat penting yang boleh kita pupuk sejak daripada remaja lagi. Sebab bila orang yang ada masalah irregular menses ataupun masalah period tak teratur ni, kita akan doktor akan suggest untuk dia buat kalender period tu selama 6 bulan. Sebab kita nak tahu sama ada dia adalah masalah hormon, sama ada primary amenorrhea, iaitu memang dia ada masalah dalaman daripada awal, ataupun dia secondary amenorrhea. Dia ada masalah inilah yang disebabkan penyakit-penyakit lain. Okey. So macam biasanya doktor akan bagi ubat-ubat hormon lah untuk betulkan balik cycle period tu kan. Tapi sebelum nak start tu, adalah lebih baik kalau kita boleh tahu organ dalaman kita tu sihat ke tak. Macam mana kita nak tahu organ dalaman kita tu sihat ke tak? Biasanya kita akan guna mesin ultrasound lah. Sama ada daripada mesin ultrasound ni dia ada dua. Kalau kita daripada transabdominal, daripada perut, atas perut, ataupun daripada bawah vagina. Biasanya yang kalau daripada melalui vagina tu biasa orang yang dah kahwin lah, kita takkan buat lah dekat anak dara lah. Okay. Kalau anak dara biasa kita akan gunakan transabdominal. Sebab kita penting nak tahu ada masalah cyst ke, PCOS, polycystic ovary syndrome, bermula daripada ovari sampailah ke vagina. Okey. So kalau dekat kilang ovari ni, antara masalah-masalah common ialah cyst ataupun polycystic ovarian syndrome ataupun cancer ovari lah, na'udzubillah. Sebab kanser ni dia boleh kena dekat mana-mana organ je dalam wanita ni. Tak kisahlah dekat vagina ke, yang pangkal rahim ke ataupun ovari, semua boleh kena kanser. Tapi yang paling common dekat Malaysia ataupun yang ketiga tertinggi adalah kanser pangkal rahim lah. So daripada situ kita turun ke masalah rahim. Masalah rahim ni ada banyak juga. Yang paling common dekat Malaysia ni iaitu fibroid, endometriosis ataupun tisu rahim tu dia duduk merata-rata dekat luar selain pada rahim. Dia ada dekat atas fallopian tube, dia ada dekat perut, dia ada dekat luar rahim lah. Endometriosis ni dia akan menyebabkan senggugut yang teruk dan kesukaran untuk hamil. So fibroid macam orang tahulah, ketumbuhan yang tak
tak malignan ataupun dia bukan kanser yang bahaya. Dia cuma ketumbuhan isi tu dalam fibroid tu dia boleh ada dalam rahim ataupun dalam dinding rahim. Kita ada juga masalah adenomyosis. Dia ketumbuhan dalam dinding rahim ataupun masalah orang, setengah orang ni dia lahir special sikit, dia ada bicornuate rahim ataupun rahim dia tu ada dua. Ni jarang lah dia berlaku. Ataupun yang paling kita tak nak, sebenarnya dia tak ada rahim, na'udzubillah. So macam tu ada, dia berlaku dalam 1 dalam 5,000 lah. So yang live dengan Dr. Lin setakat ni faham tak? Boleh tak komen hi? Dan jangan lupa nak like dan share live ni supaya lebih ramai orang tahu tentang ilmu basic je. Tapi kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tak tahu kan. So biasanya kita nak tahu penyakit-penyakit rahim ni apa yang kita boleh buat. Kita saringannya biasa kita boleh buat scan lah, paling tak invasif, paling simple. Just letak je alat scan macam scan kita nak scan baby tu, kita letak je dekat rahim tu, dia just letak gel, letak probe ataupun alat dia tu untuk tengok dekat screen. So scan ni ataupun mesin ultrasound ni dia tak bahaya lah. Dia bukan macam radio macam x-ray. Dia just kita hanya gunakan elektromagnet lah untuk kita gunakan gelombang. So gelombang kita melalui scan tu kita boleh tengok sama ada cyst ke kat dalam ovari, ada fibroid, ada sebarang ketumbuhan. Kadang-kadang tu dekat sini, dekat pangkal rahim tu ada polyps. Polyps tu dia boleh, ataupun isi kecil, dia boleh tumbuh dekat rahim ataupun dekat pangkal rahim. Cervical polyps ataupun pangkal rahim punya polyps ni, isi kecil tu tumbuh tu, dia boleh menyebabkan keputihan yang melampau. So lepas tu dia akan menyebabkan sakit waktu bersama dengan suami, akan menyebabkan rezeki dan kuman, ketidakselesaan. So kadang-kadang tu melalui scan pun kita dah boleh nampak ada polyps. Tapi kalau nak lebih jelas, kita akan buat pap smear lah. Doktor biasanya akan suggest pap smear. Pap smear ni dia senang je sebenarnya. Ramai sangat takut nak buat pap smear. Tapi sebenarnya pap smear yang betul tak sakit, cuma tak selesa. So macam bila kita buat pap smear ni, banyak perkara kita boleh saring. Kita boleh tahu ada masalah kuman, jangkitan kuman apa dekat cervix kita, dekat dalam vagina kita. Kita boleh tahu ada ketumbuhan macam polyps ke. Kita boleh tahu juga untuk saringan awal kanser pangkal rahim. Kalau macam biasanya pap smear ni kita suggest untuk orang yang berumur 21 tahun ke atas ataupun mana-mana saja wanita yang kalau dikahwin awal ke, dia sexually active ke, kita akan suggest untuk buat pap smear. Kurang-kurangnya 3 tahun sekali lah. Tu paling malas. Kalau siapa-siapa yang mamis kat luar sana yang dah lama tak buat tu, apa kata datang ke klinik jumpa Dr. Lin. So kita sama-sama buat pap smear supaya kita ada awareness, kita boleh berhati-hati, kita boleh tahu keadaan organ dalaman kita ni sihat ke tak. Okay. Tak semestinya cantik luaran tapi kat dalam tu tak cantik. So macam tak perlulah nak cuba ubat yang pelik-pelik tu, macam jamu-jamu ke. Kita sebelum kita nak cuba tu, kita check dulu rahim kita ni elok ke tak. Kita buat pap smear dulu, sama ada kita ada betul-betul masalah keputihan yang serius ke, kronik ke. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat, kan. Daripada kita duk makan ubat buka-buka sampai rosak organ dalaman lain, rosak organ buah pinggang. Apa kata kita just buat pemeriksaan simple, scan je. Betul ke? Betul, kan. Scan je, kita boleh scan letak kat atas perut, kita boleh tengok keadaan kita punya rahim tu sihat ke tak. Macam kalau kalau kita buat scan tu pun kita dah boleh nampak bentuk rahim tu memang macam ni, memang cantik macam ni je. Dr. Lin pun lupa nak print gambar rahim yang sihat kat yang selalu Dr. Lin buat.
So kalau ada masalah period tak teratur pun, boleh datang jumpa doktor dan kita pun boleh buat saringan scan peranakan. Okay. Dan juga nanti Dr. Lin akan bermula daripada minggu ni, insyaAllah kita akan sentuh sedikit part by part penyakit-penyakit yang common di kalangan wanita lah, macam kanser pangkal rahim, macam fibroid, macam polycystic ovarian syndrome. So insyaAllah kita akan continuously share setiap hari Khamis lah. Sekarang ni macam Dr. rasa dah kena stop sebab kat luar klinik tengah pasang unifier, so agak bising, so, takut mami semua terganggu. Dr. harap sharing hari ini bermanfaat, dan kalau ada apa-apa pertanyaan just komen. InsyaAllah kita akan cuba jawab di sesi live yang akan datang. Okay, Assalamualaikum, bye.